Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar Politeknik Seberang Perai. Saya Saiful Anas bin Ibrahim, Pegawai Perhubungan dan Latihan Industri Politeknik Seberang Perai, akan berkongsi dengan para pelajar sekalian hal-hal berkaitan sesi latihan industri bagi sesi Disember 2020. Sebelum saya mulakan sesi webinar ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan pastikan juga anda tekan butang loceng untuk terus mendapat maklumat terkini dari channel ini. Untuk sesi webinar ini, kehadiran akan diambil melalui Google Form. Pautan akan diberikan di ruangan komen sebentar lagi. Pastikan anda terus bersama saya sehingga akhir sesi ini. Seterusnya, kita tengok kepada agenda apa yang kita cuba nak terangkan kepada pelajar pada hari ini. Kita ada 5 agenda yang penting. Pertama, berkenaan dengan pengenalan UPLI dan juga PLIJ. Kemudian, garis masa LI dan hasil pembelajaran. Kemudian, syarat latihan industri. Keempat, kaedah permohonan tempat LI dan juga pendaftaran tempat. Dan yang kelima, proses penempatan LI. Proses permohonan LI. Okey, kami di unit perhubungan dan latihan industri ada 3 orang pegawai. Saya sendiri, Encik Saiful Anas bin Ibrahim. Kemudian Puan Rafidah dan juga Puan Nurul Syafinas. Kemudian kita ada PLIJ di jabatan. Ketua PLIJ untuk JTMK, Puan Siti Zawana. Kemudian untuk JKE, Encik J. Syam. Untuk JKM, Encik Lee Chimi dan juga JP, Puan Nur Azni. Jadi, mereka keempat-empat mereka ni adalah ketua untuk PLIJ. Nanti setiap pelajar akan kena dengan dia punya PLIJ masing-masing lah. Setiap kelas akan ada seorang PLIJ akan jaga dia orang nanti. Kemudian seterusnya kita kepada garis masa LI. Jadi untuk tempoh 3 Ogos hingga 16 Oktober itu tempoh untuk pelajar buat pendaftaran LI. Pastikan setiap pelajar dah buat pendaftaran dalam SPMP IUPLI. Pelajar buka pada SPMP, kemudian klik pada sesi Disember 2020. Kemudian setelah buat pendaftaran, mohon awak punya PA untuk buat pengesahan. Kemudian minta awak punya PLIJ pula buat pengesahan untuk yang kedua lah. Sekiranya pelajar PA dan juga PLIJ tak buat pengesahan, bermakna pelajar tak boleh nak cetak surat untuk permohonan tempat LI. Kemudian kita ada taklimat pengenalan LI, iaitu pada hari inilah, tapi kita buat dalam bentuk sesi webinar. Agak canggih lah untuk awak kali ini. Sebelum-sebelum ni kita berada di Dewan, jumpa face to face dengan pelajar. Awak pun ada dekat Dewan. Tapi kali ni awak boleh berada di rumah ataupun boleh berada di hostel lah. Kat mana anda berada, pastikan awak kena bagi fokus lah apa yang saya cuba nak sampaikan. Seterusnya, 20 September sehingga 18 Disember itu adalah untuk tempoh awak nak mencari tempat LI. So, kalau bermula pada hari ini pun kita bagi masa dekat awak hampir 2 bulan untuk awak cari tempat LI. Kadang-kadang biasalah di musim COVID ni mungkin ada industri yang agak sukar nak menerima pelajar praktikal. Jadi kita bagi pelanjutan masa ni, pelajar kena pulun semangat sikit nak cari tempat. Okey. Seterusnya, kita akan ada taklimat persediaan LI. Itu kita panggil taklimat siri yang kedua lah. Mungkin yang tu kita akan maklum kemudian sama ada kita akan buat secara webinar juga ataupun melalui taklimat yang macam sebelum-sebelum ni. Nanti kita akan maklum kemudian. Dan yang seterusnya 20 Januari sehingga 11 Jun itu tempoh awak pergi praktikal. Nanti pelajar akan start praktikal pada 25 Januari sehingga 11 Jun. Dalam tempoh 20 minggu.
Dalam tempoh 20 minggu tu pensyarah akan cuba memantau awak lah, sama ada melalui fizikal ataupun secara dalam talian. Itu kita akan maklumkan kemudian juga. Kemudian daftar untuk balik LI ni dijangkakan pada 15 Jun nanti. Yang tu bila pelajar dah selesai menjalani LI kat tempat latihan, awak kena datang ke Politeknik. Awak akan daftar untuk balik LI sama ada kita akan maklum kemudian sama ada awak datang untuk pendaftaran online ataupun secara fizikal. Yang tu kita akan maklum kemudian. Seterusnya, apa hasil pembelajaran yang awak akan belajar tentang LI ni? Ataupun kalau di Politeknik, awak didedahkan dengan CLO. Sama juga untuk LI, awak ada CLO, 5 CLO. CLO yang pertama, mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja. So, ilmu yang awak belajar di Politeknik ni, awak akan transfer dekat tempat latihan awak. Mungkin awak akan menggunakan awak segala knowledge yang awak dah belajar di Politeknik ni, awak cuba transfer dekat ke tempat praktikal. Itulah kita nak panggil awak punya boleh aplikasi segala pengetahuan awak tu. Kemudian CLO yang kedua, berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai peringkat. Jadi bila di Politeknik, awak berkomunikasi dengan kawan-kawan, awak berkomunikasi dengan pensyarah. Tapi bila awak berada di industri, awak akan berkomunikasi dengan awak punya penyelia, supervisor, dengan awak punya bos, dengan awak punya rakan-rakan. So agak berbeza jika nak dibandingkan dengan di Politeknik. Kemudian CLO yang ketiga, mengamalkan kerja berpasukan. Okey, kalau di Politeknik awak lebih kepada teamwork dengan kawan-kawan, ataupun contohnya awak buat final project, buat assignment secara grup. Tapi bila awak ke industri, mungkin supervisor awak akan pecahkan awak dengan grup-grup. So dari situ awak boleh lakukan kerja secara berpasukan dengan kawan-kawan awak yang lain lah dekat tempat praktikal tu, dengan pekerja di situ. Di situlah awak kena tunjukkan awak segala komitmen dan juga kerjasama yang perlu awak bagi kepada awak punya tim tersebut. Kemudian CLO yang keempat, profesional dan beretika dalam mematuhi dasar-dasar, prosedur dan kaedah-kaedah di dalam organisasi. Okey, bila awak pergi ke company, ke industri, awak kena patuh dengan arahan-arahan dan juga prosedur. Contohnya dari segi masa masuk kerja pukul berapa, contohnya pukul 8 pagi sehingga jam pukul 5 petang awak bekerja. Patuh segala arahan, peraturan kena pakai, contohnya dekat kilang kena pakai safety boot. Benda-benda tu awak kena follow dia punya peraturan dekat company. Dan yang kelima, CLO yang kelima, menerangkan tugas-tugas yang diberikan mengikut format yang ditetapkan. So, bila di tempat praktikal awak dah buat latihan, so awak akan transfer benda tu dalam bentuk laporan. Kita bekalkan pelajar jurnal refleksi untuk pelajar tulis report harian. Setiap hari awak kena tulis dalam buku tersebut. Kemudian awak kena buat final report. Itu yang tu dikira sebagai ada penilaian markah pada buku log dan juga awak punya final report. Kemudian kita ke syarat untuk menjalani LI. Okey, tapi sebelum tu saya akan tinggalkan pautan ke borang pendaftaran di Google Form di ruangan komen. Jangan lupa untuk mengisi borang tersebut bagi memudahkan pihak kami mengambil kehadiran anda. Pastikan anda terus bersama kami sehingga sesi ini berakhir. Okey. Seterusnya kita kepada syarat untuk awak LI. Apa yang syarat-syarat untuk awak pergi LI? Apa prasyarat dia? Okey, yang pertama, pelajar perlu lulus semua kursus yang diambil seperti disyaratkan dalam struktur program berkenaan dengan mendapat HPNM 2.0 dan ke atas. Pelajar yang ingin memohon untuk menjalani LI pada sesi Disember, pastikan semua subjek yang awak ambil mesti lulus dan mendapat 2.0 ke atas. Kalau awak tak ada syarat tu, awak tak buat layak untuk memohon. So pastikan awak punya final exam kali ni
semua lulus, baru awak layak untuk pergi LI. Dan yang kedua, wajib menghadiri semua taklimat LI. So, kita ada taklimat siri 1 dan juga taklimat yang kedua. Tapi kali ini kita menggunakan sesi webinar ini untuk menggantikan taklimat tersebut. So, yang ni kita panggil siri 1 lah, webinar pengenalan LI. Dan yang ketiga, mendaftar kursus LI dalam IUPLI SPMP versi baru. So, yang saya bagi tahu tadi tu, pelajar kena buka dekat SPMP, klik bahagian IUPLI, kemudian buat pendaftaran dekat situ. Okey. Seterusnya, salah satu syarat diwajibkan ke atas setiap pelajar sebelum layak dianugerahkan diploma. Okey, latihan industri ni mungkin pelajar-pelajar kata, ish, kenapa nak kena pergi apa semua kan? So, yang ni adalah syarat wajib. Awak pergi praktikal adalah selama 1 semester. 5 semester dah belajar di Politeknik, semester 1 sehingga semester 5. Kemudian semester yang terakhir, awak kena pergi praktikal. Yang tu kalau awak tak pergi praktikal, bermakna awak tak layak untuk dianugerahkan diploma. Kemudian yang kedua, menjalani LI selama 20 minggu di firma kerajaan ataupun swasta. Jadi yang ni awak akan pergi praktikal. Contoh yang saya bagi tahu tadi tu, awak akan pergi praktikal pada 20 Januari sehingga 11 Jun nanti. Itu dalam tempoh 20 minggu ataupun secara pengiraannya itu lebih kurang plus minus 5 bulan macam tu. Kemudian yang ketiga, jika pelajar gagal kali pertama, pelajar perlu mengulang semula, dan jika gagal kali kedua, pelajar dianugerahkan diploma gagal berhenti. So, maksud dia dekat sini, awak diberi peluang. Contohnya sesi Disember awak dah pergi praktikal, kemudian tiba-tiba pelajar gagal. Jadi kami UPLI akan bagi peluang kepada pelajar untuk awak pergi LI untuk kali yang kedua. Sekiranya awak gagal lagi untuk kali yang kedua, awak tak dapatlah awak punya diploma. Rugi kan? Dah belajar 5 semester dekat Politeknik, cuma last sekali nak pergi praktikal, tiba-tiba gagal, tak dapat diploma. Okey, pastikan awak pergi dan cemerlang di organisasi tersebut. So, seterusnya saya akan tunjukkan kepada awak kaedah untuk permohonan tempat LI. Okey, first kali tu awak nak kena cari tempat LI. Pelajar perlu mencari organisasi yang menawarkan tempat latihan. Okey, yang ni pelajar zaman awak ni dah canggih sekarang ni. Awak boleh search dekat internet mana-mana pun tak apa nak cari tempat mereka. Tapi pastikan yang tempat yang awak nak cari tu adalah company yang relate dengan awak punya bidang. Kita juga menyediakan kemudahan dekat awak. Kadang-kadang di UPLI ada company-company yang request pelajar untuk praktikal. Jadi kami akan share dekat awak punya SPMP. Awak boleh pergi dekat UPLI, klik bahagian makluman pelajar tu. Dekat situ awak boleh tengok view lah. Macam-macam company kami akan share dekat situ. Okey. Tapi yang penting, mana-mana tempat yang awak nak mohon, pastikan awak ada pengangkutan dan juga penginapan. Benda ni sangat penting. Contohlah saya bagi tahu dekat awak. Awak duduk di Penang tapi nak pergi praktikal di Kuala Lumpur. Jadi macam mana nak buat? Tapi pastikan awak betul-betul ada penginapan di sana, baru boleh awak nak mohon. Kalau sebelum nak mohon ni baru nak mencari tempat, better tak payahlah. Sekarang ni pun dalam keadaan COVID ni agak sukar awak nak mencari rumah sewa dari segi pergerakan awak tu. Kadang-kadang ada juga pelajar kita berada di Penang, tiba-tiba nak pergi praktikal di KL, nak duduk dengan kak. Duduk dengan kak. Cik, saya nak pergi praktikal di KL, tak apa, saya boleh duduk dengan kak. Tiba-tiba kak pula berkahwin dengan orang Johor. Kak dah pindah ke Johor. Jadi pelajar terkontang-kanting, tak tahu nak duduk dekat mana. Dah datang ke UPLI nak mohon tukar tempat. Jadi benda-benda tu kami dah tak nak dengar lagi dan kami tak nak layan. So, pastikan awak nak mohon tempat, pastikan betul-betul ada penginapan. Kalau orang Penang tu, better cari je lah dekat Penang. Penang ni senang, banyak industri dekat sini. Dalam keadaan COVID ni, kami di UPLI sarankan pelajar supaya cari tempat praktikal yang dekat. Kalau boleh dekat dengan rumah lah, senang.
ke depan kita mungkin berlaku COVID ni, kita tak boleh nak jangkakan benda ni, mungkin kes meningkat atau menurun dan sebagainya. Jadi better awak carilah yang betul-betul senang awak nak pergi. Dan juga pengangkutan, lagi satu, pastikan awak ada pengangkutan. Mungkin bila jauh benda tu awak nak kena naik Grab ataupun naik bas, naik Rapid, benda tu menjadi satu menyusahkan awak. Jadi pastikan tempat yang awak nak pergi tu senang awak ada kenderaan, ada motor ke, ataupun naik bas tu tak apalah nak transit lagi. Yang memudahkan awak. Kami unit LI tidak menyediakan kemudahan Grab untuk belajar. Nanti datang ke unit LI, cik, saya susah lah nak pergi praktikal, hari-hari nak kena Grab, naik Grab ni dah pergi RM5 praktikal, balik RM5. So kami punya kos pengangkutan tu dah meningkat. Jadi kami tak nak layan benda tu. Pastikan buat calculation siap-siap. Nak pergi praktikal apa yang aku nak naik? Nak naik motor ke, nak naik bas ke, naik MRT ke. Okey, pastikan yang tu kena betul-betul. Saya dah tak nak dah ke depan nak main bertukar tempat. Reason penginapan dan juga pengangkutan. Okey, tapi sebelum tu, bagi yang baru bersama kami, saya ada tinggalkan pautan di borang pendaftaran di Google Form di ruangan komen. Jangan lupa untuk mengisi borang tersebut bagi memudahkan pihak kami mengambil kehadiran anda. Pastikan anda terus bersama kami sehingga sesi ini berakhir. Okey, jangan ke mana-mana tau. Dengar dulu saya nak coretan saya ni, coloteh saya ni. Okey. Seterusnya, semak latar belakang company yang awak nak mohon tersebut. Mendapatkan maklumat berkaitan organisasi tersebut sebagai rujukan sebelum membuat permohonan seperti latar belakang organisasi, masa bekerja dan jenis aktiviti yang dijalankan. Okey, yang ni sebelum awak pelajar nak mohon mana-mana tempat, pastikan awak buat research sedikit berkenaan company tersebut. Awak boleh buka search dekat internet, tengok pelajar-pelajar lain dia punya komen macam mana company tersebut okey ke tak, tengok background company, apa yang dia buat, kemudian masa bekerja dia macam mana, aktiviti yang dia buat. Kadang-kadang pelajar kita ni dah ada kemudahan internet dan sebagainya, dia bila kita tanya datang ke unit lain, awak dah buat research ke pasal company ni? Belum cik. Habis tu macam mana awak mohon? Saya main mohon je lah cik. Saya tak nak benda tu berlaku lagi. Pastikan awak buat research sikit company tersebut. Awak nak mohon sebab benda ni awak nak mohon untuk masa depan awak juga. Lagi satu, saya nak ingatkan pelajar, pastikan masa awak kena tahu, kalau awak mohon praktikal di kilang, awak punya masa bekerja tak sama dengan office hour. Kadang-kadang kilang request awak untuk masuk shift. Jadi masa bekerja awak tu dah berubah. Kalau awak nak masuk kerja pukul 8 balik pukul 5, yang tu awak kena bekerja di syarikat, maksud saya tu di agensi kerajaan lah. Selalunya kerajaan ni masuk pukul 5 dan balik, masuk pukul 8 dan juga balik pukul 5 petang. Kalau rasa nak masuk shift, awak akan berada, bolehlah nak mohon di kilang. Dan yang ketiga, permohonan tempat LI. Pelajar menghantar permohonan sendiri kepada organisasi yang dipohon dengan mencetak surat permohonan rasmi dan borang jawapan dari SPMP dan juga berserta dengan resume. Okey, yang ni awak pelajar nak mohon tempat praktikal, pastikan awak kena ada surat permohonan rasmi dari Politeknik. Yang tadi saya dah bagi tahu tadi tu, borang tersebut boleh dicetak di IUPLI SPMP dengan syarat awak punya PA dan juga PLIJ dah buat pengesahan, baru awak boleh cetak surat tersebut. Kalau awak main hantar je resume tanpa ada surat daripada Politeknik, yang tu nanti company macam tak percayalah kata awak ni adalah pelajar Politeknik. So dalam surat dalam IUPLI SPMP tu awak boleh cetak dia punya surat permohonan dan juga borang jawapan sekali. Yang resume tu awak kena buat sendirilah. Awak pun dah ada belajar benda tu dekat English punya
English punya subjek. So awak mesti tulis resume awak tu dalam bentuk yang agak menarik lah. Jangan buat resume ni letak gambar yang lama-lama, gambar waktu kecil dulu. Pastikan gambar awak tu nampak sebagai awak ni pelajar politeknik. Okey. Dan yang keempat, temuduga LI. Pelajar perlu bersedia dari segi fizikal dan mental untuk ditemuduga oleh syarikat. Yang ni sekiranya company request awak untuk datang temuduga, awak kena tahulah. Awak kena ada knowledge sikit. Ini orang tanya pasal politeknik pun tak tahu macam mana awak nak pergi interview kan. Berkenaan. Contoh awak pelajar elektrik, so kena tahulah basic elektrik tu. Okey. Dan yang kelima, pendaftaran tempat LI. Setelah menerima surat jawapan dari organisasi, pelajar mesti mendaftarkan tempat LI dalam IUPLI SPMP dan menghantar kepada PLIJ dengan kadar segera. Yang ni bila pelajar dah terima borang jawapan daripada organisasi, kata dia awak berjaya untuk dapatkan tempat di organisasi tersebut, so pelajar kena buka kembali dekat IUPLI SPMP, kemudian pergi daftar untuk menjalani LI. Klik bahagian daftar syarikat, ada dekat bawah tu, awak klik dekat situ, search, tarik nama syarikat tersebut. Contohnya awak dapat dekat TNB, jangan awak type TNB, tapi type Tenaga Nasional Berhad. Nanti dia akan keluar, tengok tally dengan awak punya dalam surat tu, awak klik pada bahagian tu. Sekiranya, sila maklum kepada UPLI sekiranya organisasi tiada dalam senarai IUPLI SPMP. Sekiranya awak search dalam IUPLI nama company tersebut tiada, awak maklumkan kepada kami. Nanti kami akan buat pendaftaran company tersebut. Okey. Okey, seterusnya proses permohonan. Macam mana awak nak mohon tempat praktikal tersebut? Okey, mula-mula awak kena cetak, maksud itu kena cetak surat permohonan LI, surat rasmi dan juga borang jawapan berserta dengan resume. Kemudian awak hantar. Sekarang ni mungkin dalam keadaan musim COVID, pelajar tak boleh nak hantar face to face kan? Awak boleh email kepada company tersebut awak punya permohonan. Kemudian bila awak dah buat permohonan, dah send email, seminggu kemudian awak dinasihatkan supaya untuk follow up dengan awak punya company tersebut lah. Awak boleh call tanya awak punya status permohonan, sama ada permohonan awak ni berjaya ataupun tak. Jangan biarkan benda tu terlalu lama. Kadang-kadang nanti email tu dah tertangguh takut company tak baca, nanti awak punya permohonan tu tak dapat, dia orang tak baca, jadi benda tu akan hilang macam tu saja. So better awak kena follow up selepas minggu awak hantar permohonan. Kemudian bila awak dah buat follow up tak dapat juga, minggu depan lagi sekali awak buat follow up lagi sekali. Kalau tak dapat juga, awak mohon untuk tempat yang lain pula. Tapi pastikan tempat pertama yang awak nak mohon, pastikan tempat tersebut tempat yang betul-betul awak minat, yang kira kalau dapat tu kira nak pergi kat situ. Jangan duk cari kat tempat lain, duk hantar 2-3 company A, company B, company C, tapi hantar satu je company yang betul-betul awak nak pergi. Pastikan yang saya beritahu tadi tu, penginapan dan juga pengangkutan ada, nak memudahkan awak. Kemudian bila awak dah hantar permohonan tu, kalau dah berjaya, awak kena buat pendaftaran dalam IUPLI SPMP. Yang tu awak buat pendaftaran yang saya beritahu tadi lah. Bila dah buat pendaftaran, kemudian minta awak punya PLIJ untuk buat pengesahan dekat SPMP. Okey. Kemudian, sekiranya pelajar tidak dibenarkan memohon lebih satu tempat latihan pada satu-satu masa, pelajar yang mendapat tawaran lebih dari satu organisasi latihan dikehendaki membuat pembatalan secara rasmi kepada organisasi. Sekiranya awak dah mohon, contoh awak dah mohon company A, tiba-tiba lepas 2 minggu company A baru bagi respon kata awak berjaya.
Kemudian waktu tu awak dah mohon dekat company B. Company B pun bagi respon kepada awak, kata berjaya juga. So awak pilih salah satu company tersebut dan juga dan kena buat surat penolakan ke company mana-mana. Maksud saya tu sama ada kalau awak pilih company A, buat surat penolakan kepada company B. Kalau pilih company B, buat surat penolakan kepada company A. Okey, kena buat benda ni. Nanti bila awak buat surat penolakan, nanti company akan alert lah benda tu. Nanti peluang kekosongan dekat company tu dia boleh buka kepada orang lain lagi. Okey, kemudian semua dokumen, maksud saya tu awak kena hantar dokumen dekat awak punya PLIJ. Apa yang pelajar nak kena hantar? Satu, surat jawapan. Maksud saya sekarang ni, bila awak dah buat pendaftaran dekat SPMP, borang jawapan tersebut awak photostate, satu salinan untuk diri awak, dan lagi satu awak kena serahkan borang tersebut kepada awak punya PLIJ. Yang tu yang pertama. Yang kedua, borang biodata pelajar. Pelajar kena hantar dia punya borang biodata. Yang ni pun awak boleh print daripada SPMP. Awak akan ambil benda tu daripada SPMP. Awak isi maklumat dan letakkan gambar terkini awak lah. Pastikan awak punya nombor telefon tu nombor telefon yang terkini. Letak dekat situ. Kemudian borang lepas tanggung penjaga dan juga borang lepas tanggung pelajar. Yang ni pelajar kena isi. Maksud saya awak boleh print dekat awak punya SPMP juga, print benda borang tersebut, isi maklumat dan juga awak kena submit dekat awak punya PLIJ. Okey, awak mesti tertanya-tanya kepada saya, cik, macam mana kami nak submit borang ni kepada PLIJ sedangkan kami sekarang ni berada di rumah, tak boleh nak datang poli. Kita pun sekarang ni dalam situasi tengah kes agak meningkat, jadi saya pun tak boleh nak bagi tahulah sama bila awak nak datang dan sebagainya. Jadi awak kena prepare lah benda ni dulu. Pelajar kena prepare benda ni. Isi siap-siap awak punya surat lepas tanggung. Minta awak punya waris penjaga untuk isi, sign. Dan juga pelajar pun kena isi. Benda ni awak simpan dekat awak dululah. Nanti benda tu sekiranya pelajar tak boleh datang juga ke politeknik, nanti kita akan minta awak scan dan juga submit dekat awak punya PLIJ. Kalau awak lepas ni boleh datang ke politeknik, mungkin awak boleh hantar secara by hand. Okey, seterusnya benda ni pun sebenarnya dah di penghujung dah. Okey. Okey, seterusnya kalau ada apa-apa masalah nanti pelajar boleh kita ada sesi soal jawab. Kita akan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di bawah. Saya akan jawab pertanyaan anda melalui komen juga. Jadi sekian dulu daripada saya. Kalau ada apa-apa bolehlah nanti awak nak tanya ke apa tu, boleh nyatakan dekat ruangan komen tu. Saya nak ingatkan semua pelajar ni dah berada di rumah tu, pastikan jaga diri baik-baik, patuhi arahan kerajaan apa semua. Jadi kita jaga kita lah. Sekian dulu daripada kami Unit LI. Kalau ada sebarang masalah, awak boleh rujuk kepada awak punya PLIJ juga. Nanti PLIJ awak akan salurkan maklumat tersebut kepada pihak kami. Nanti kami akan jawab benda tu. Okey, sekian dulu daripada kami. Sekian, terima kasih.